Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung bab 5 iaitu yang bertajuk bumi. Iaitu kita akan belajar lebih mendalam apa itu kesan-kesan pergerakan bumi dan sebagainya. So, sebelum ni kita dah belajar apa itu uh, kerak bumi, kita ada belajar pasal mantle, kita ada belajar pasal teras dalam, teras luar, kita belajar juga apa itu atmosfera, litosfera, biosfera dan sebagainya. So, hari ini Maklimah akan sambung chapter 5 iaitu 5.4, okey, kesan pergerakan bumi. So, stay tune semua. Okey, so kita akan masuk pada 5.4 iaitu apa kesan pergerakan bumi ni. Okey, so apa yang berlaku bila bumi ni bergerak? Yang pertama sekali, kita lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan plat. Okey, plat ni dia adalah permukaan bumi yang terdiri daripada lapisan kerak bumi. Okey, pelat ni dia terbahagi kepada dua, iaitu pelat daratan dan pelat lautan. Alright, so lapisan pelat bumi ni dia berada di atas lapisan mantel dan pengaruh arus perolakan di lapisan mantel menyebabkan pelat bumi bergerak. Pergerakan pelat atau kerak bumi melibatkan proses pertembungan dan percapahan. Proses ini mengakibatkan pelbagai kesan kepada pembentukan bumi. Okey, kita akan lihat 5 kesan pergerakan bumi ni apa berlaku bila pelat ataupun kerak bumi ni bergerak. Okey, pertama sekali dia akan berlakunya hanyutan benua, yang kedua berlaku gunung lipat, yang ketiga gunung bongkah, yang keempat gempa bumi, dan yang terakhir sekali gunung berapi. Okey, semua benda ni kita dah selalu dengar seperti gempa bumi dan gunung berapi. Jadi apa punca gunung berapi dan gempa bumi tu? Okey, benda-benda tu berlaku disebabkan kesan pergerakan bumi. Sekarang kita lihat dulu proses hanyutan benua, okey. So, percapahan atau pemisahan plat menyebabkan berlakunya perubahan kedudukan benua. Okey, walaupun proses pemisahan ini bergerak perlahan, namun saintis berjaya membuktikan kedudukan benua pada masa sekarang adalah kesan daripada hanyutan benua. Okey, so kita lihat kat sini, ni adalah gambar benua pada ratusan juta tahun dahulu. Okey, so bila berlakunya pergerakan plat ataupun pergerakan kerak bumi ni, dia menyebabkan berlaku perubahan kedudukan benua. So kita panggil dia proses hanyutan benua. Makin lama, semakin lama, semakin ni benua ni dia semakin hanyut. Okey, semakin terpisah jarak dia. Okey, secara mudahnya kedudukan benua pada masa dahulu adalah rapat dalam satu kelompok. Okey, kalau kita lihat kat sini benua ni rapat-rapat. Namun akibat berlakunya pemisahan plat ni menyebabkan berlakunya hanyutan benua dan kedudukan benua semakin jauh antara satu sama lain. Okey, seperti sekarang lah benua dah semakin jauh. Sini benua Asia, benua ni dah makin jauh. Kalau waktu dulu, ratusan juta dahulu, memang benua ni, kedudukan benua rapat-rapat dalam satu kelompok. Akibat berlakunya pemisahan plat ni, benua pun makin jauh-jauh. Okey, kita masuk kesan pergerakan bumi yang kedua iaitu proses gunung lipat. Okey, pergerakan dan pertembungan pelat bumi akan menyebabkan berlakunya pembentukan gunung lipat. Okey, pergerakan pelat berlaku apabila terdapat daya mampatan pada kerak bumi. Okey, tolakan ni adalah proses dia iaitu tolakan dua pelat dari arah bertentangan akan menyebabkan kerak bumi termampat lalu membentuk banjaran gunung lipat. Okey, ni dekat sini contoh kalau nak mudah faham bagaimana terhasilnya banjaran gunung lipat ni. Okey, so kita tengok gambar kat sini. Kuasa mampatan ni dari dua arah. Okey, dua arah bertentangan. Jadi ni sebelum, jadi selepas tu akibat kuasa mampatan tu, jadi dia berlakulah gunung lipat. Okey, disebabkan kuasa mampatan akibat pertembungan pelat bumi menyebabkan berlakunya gunung lipat. Okey. Seterusnya kita ada gunung bongkah. Okey, gunung bongkah ni terbentuk akibat pergerakan kerak bumi yang disebut sebagai gelinciran atau sesaran.
Okey, sesaran ni dimaksudkan sebagai pergerakan pelak bumi secara berselisih di sepanjang garisan gelinciran. Proses gelinciran ini berlaku di sempadan pelat bumi di daratan atau di lautan akibat pengaruh daya tegangan atau daya mampatan. Okey, kalau tadi kalau proses gunung lipat tadi dia kuasa mampatan tu dia bertentangan dan menolak ke dalam. Dan ni daya tegangan tu dia tertarik keluar. Okey, kita lihat anak panah ni, daya tegangan tu ditertarik. Jadi sebelum gunung bongkah ni, keadaan gunung bongkah seperti ini. Namun berlakunya daya tegangan yang menarik ke arah yang berbeza. Jadi berlaku seperti ini gunung bongkah. Alright, so kita lihat kat sini kedudukan segitiga ni dia menurun, okey, daripada kedudukan asal dia disebabkan berlakunya daya tegangan. Okey, dia tertarik ke arah sana dan ke arah sini. Okey, berbeza dengan gunung lipat tadi, anak panah tu bergerak ke dalam. Alright, so dekat sini kita ada video gunung bongkah tapi tak dapat nak play. Jadi boleh kalau nak lebih faham mengenai gunung lipat dan gunung bongkah boleh rujuk YouTube cikgu ni. Okey. Oh, kita boleh play kat sini. Okey, boleh tonton dengan lebih lanjut lah di YouTube ya untuk dapatkan kefahaman yang lebih mendalam